Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah sekalian, dapat lagi kita berkumpul pada malam ni untuk sambung kitab Bahrul Madhi Sahih Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi. Yang kita baca ni ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua berkaitan dengan Nabi. Kalau kita sayang Nabi, kita baca pasal Nabi lah, baca cerita pasal Nabi. Lepas tu kata ulama', tidak ada orang yang paling banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan orang yang belajar hadis. Ya, sebab Nabi SAW berkata, Nabi SAW berkata, Nabi SAW buat macam ni, Nabi SAW buat, Nabi Aisyah berkata radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW dalam beberapa minit tu je, berapa banyak kali sallallahu alaihi wasallam yang kita telah ucapkan. Ini cara kita cinta Nabi, sayang Nabi. Kita duduk mengaji. Macam dalam hadis Sahih Bukhari tu kan, Umar Al-Khattab dia kata, aku ada satu jiran, ya, dua busy. Umar pun dia ada bisnes dia, Umar ada ladang dia, ada ladang dia, ada bisnes dia. Jadi Umar pun tak dapat datang kelas tiap-tiap kelas tu dia dapat datang. Macam kita lah, kadang-kadang kita ada hal, betul tak? Kadang-kadang kalau kita tak ada hal, ustaz pula ada hal. Ustaz pula penting, ya. Contohnya lah. Jadi nak kata Omar ni, dia kata aku ada jiran yang aku selalu bergilir. Hari yang aku datang kelas, besoknya aku akan datang, aku akan bagi tahu kepada dia apa yang aku belajar. Lusa pula kawan dia tadi, jiran dia yang pergi datang kelas, tulat tu dia bagi tahu pula apa yang Nabi SAW ajar. Nak menunjukkan bahawa cara cinta Nabi SAW dengan kita pergi belajar hadis-hadis Nabi ni, bukan hanya duduk bergendang 24 jam. Tu bergendang, saya Nabi je bergendang, nyanyi lagu, nyanyi qasidah apa 4 jam. Ya boleh, sekali-sekala boleh lah. Bila majlis-majlis tertentu nak tunjukkan kasih sayang, dia bergendang, main gendang-gendang tu. Tapi setiap kali bila nak tunjuk saya Nabi je bergendang, bila saya Nabi je bergendang, bila saya Nabi je bergendang, itu tak mestinya, bukan? Memanglah bagus, tapi bukanlah 24 jam. Setiap kali buka TV je marhaban, buka kali marhaban. Kita kata biarlah ada sekali bacaan hadis Nabi. Cubalah dalam syarat rancangan tu sayang Nabi betul. Tiap-tiap hari satu hadis dibacakan dengan huraiannya, dengan para ulama bincangkan. Cuba program mengkhatamkan Sahih Bukhari, mengkhatamkan Sahih Muslim, membaca sirah-sirah Nabi, memperkenalkan orang ramai kepada sahabat Nabi. Bukan duk bergendang 24 jam. Ya tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah sekalian. Ini cara para sahabat radhiyallahu anhum macam tu. Ibnu Abbas terkenal ke dia ni? Nabi Muhammad tak sayang Nabi? Sayang. Ada duk bergendang 24 jam. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas
setiap malam Jumaat dia akan bergendang mengingatkan Nabi SAW. Bukan. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau pada setiap kali sebulan sekali pada malam Jumaat, beliau akan bermain gendang dan membacakan kasidah-kasidah memuji Nabi. Bukan. Kalau ada sahabat tu lebih layak untuk buat kasidah syair untuk memuji Nabi, betul tak? Sebab mereka tu Arabul Khullas, kata ulama. Arab Khullas, maksudnya Arab yang pure, bahasa dia tidak terkacau, tak kotor lagi bahasa dia. Para sahabat ni cakap bahasa Arab yang tinggi, yang bagus. Mereka tu lebih layak untuk membuat syair. Sahabat Nabi Hasan bin Thabit, yang terkenal sebagai penyair Nabi, bila Nabi nak serang orang Quraisy, dia sebelum perang tu dulu, dia baca syair dulu, nak berjatuhkan semangat musuh. Hasan bin Thabit, Nabi kata, uhju Quraisy, seranglah Quraisy dengan syair-syairmu, wahai Hasan bin Thabit. Kata orang Quraisy, kalau kami mendengar syair Hasan bin Thabit, memang kami patah semangat, kerana sedapnya syairnya, dan syair dia, kalau dia serang dengan syair dia, maka kita putus semangat, putus asa. Tapi terkenal ke dengan Hasan bin Thabit ni duduk 4 jam macam tu? Tidak. Jadi apa? Ni hadis-hadis ni. Bahrul Mazi ni ada berapa jilid? 23 jilid. Kalau duduk bergendang dia nak habis Bahrul Mazi ni. Tuan-tuan Bapak Rahmatullah, ni saya nak beritahu, kita punya priority kita. Umur dah lah pendek, masa dah lah singkat. Kuliah bukan datang sekejap lagi dia kuliah, dia buang pula dengan masa ni. Kalau 3-4 jam, kadang-kadang dia latih budak tu untuk bernasyid tu kan, untuk keluar TV tu. Nak keluar TV tu, dia kena berlatih tiap-tiap hari 1-2 jam. 1-2 jam. Kalau bagi anak-anak muda ni 3-4 muka surat, senang-senang je hafal Quran. Kalau bagi hadis, senang je boleh hafal. Dia kurang 20-30 hadis. Kalau dia maintain 1 minggu. Kenapa dibuangkan masa anak-anak muda ni pergi berlatih dengan lagu-lagu macam tu? Sekali-sekala tak apa, setahun sekali ke, nak buat apa ke, program-program tertentu. Tapi kalau tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, ni talbis iblis dipanggil. Macam mana syaitan dia menipu orang yang sangkakan dia cinta Nabi, tapi ditipu dengan cara macam ni. Lalu orang lupa hadis-hadis Nabi, orang lupa adab-adabnya. Basuh dengan kayu, dengan batu ni pun tak lepas lagi. Tuan-tuan puan rahimahkumullah, bukan marah tapi sayang. Sebab sayanglah kita nasihat. Kalau tak sayang, lantak koma lah. Dia lantak, dia tahu je. Tuan-tuan puan rahimahkumullah, kita bab ke-13. Betul tak? Bab ke-12 kita bincangkan bab istinja dengan batu. Dah kita bincang dah. Saya ingat soalan imam, boleh tak istinja dengan kertas ke dengan kain kan? Dah terjawab pada soalan yang terakhir sekali. Dengan surat 57 tu, istinja dengan perca kain, dengan kain perca, dengan kain. Maksudnya apa-apa saja yang sampai dia punya tujuan dia iaitu boleh lap kesat, maka dia bolehlah digunakan untuk istinja. Jadi tisu ke kertas ke apa ke semua boleh digunakan untuk istinja. Dan Nabi kata mesti berapa banyak batu? 3 biji batu. Okey? Kerana hadis Salman Al-Farisi, Nabi kata Allah yastanji illa bi thalath. Okey? Dan tak boleh beristinja melainkan bi aqalla min thalathati ahjar, kurang daripada 3 biji batu. Tetapi nanti kita akan tengok dalam bab 13 yang hari ini kita akan tengok bab istinja dengan 2 batu. Hai, apa pula ni? Itu kata ustaz kata tak boleh istinja kurang daripada 3 biji batu. Boleh juga kurang daripada 3 biji batu, tapi mesti salib 3 tempat yang berlainan. Tahu tak? Kita bincang dulu. Kalau tak ada batu dah, ada sebiji batu je, maka calitkanlah bucu 1, 2, 3. Contohlah, kalau tisu tu 1 lap, kalau ada sekeping je tisu, pandai-pandailah koyakkan 3 ke apa ke, macam mana pandai-pandai. Tapi janji tak boleh sapu 2 kali pada tempat yang sama. Okey. Sekarang ni pula kita akan tengok dalam bab 13 ni ada hadis Nabi seolah-olah, saya kata seolah sebab takut orang salah sangka, seolah-olah yang Nabi ini istinja dengan 2 biji batu. Okey, apa hadisnya? Bab yang ke-13, bab al-istinja'i bil hajaraini.
Hajar maksudnya batu. Hajarani, dua batu. Bila ada huruf ba tu bi, jadi hajaraini. Bahasa Arab sikit. Siapa ada belajar Arab kat sini? Ada anak ni belajar Arab kat sini. Surah Arab ke? Tak ah. Ada belajar Arab tak ada? Ni anak siapa? Kan? Belajar Arab kan? Sekolah. Tapi dia bawa form 1, kesian dia nak tanya. Huruf jar. Dia ada harful jar, B itu harful jar. Bila harful jar tu baris bawah, dia menyebabkan jadi majrur selepasnya. Tak apalah. Bab istinja dengan dua batu. An Abdullah. Abdullah mana pula ni? Abdullah bin Mas'ud. Bila kita baca kitab-kitab hadis, bila disebut daripada Abdullah, Abdullah di sini ialah Abdullah bin Mas'ud. Sebab Abdullah ni banyak dalam Islam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Habis tadi ustaz tahu ustaz, memang macam tu, kitab-kitab hadis macam tu dia buat. Kalau dia sebut Abdullah saja, Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia kata Abdullah bin Umar, dia takkan kata Abdullah, dia kata Ibnu Umar. Kalau Ibnu Abbas, dia kata Ibnu Abbas. Dia takkan pakai Abdullah bin Umar. Ya? Faham? Jadi an Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qal, telah berkata, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hajatihi. Suatu hari Nabi SAW telah keluar untuk menyelesaikan hajatnya, li hajatihi, bagi hajatnya. Faham lah ni? Lepas tu dia kata Islam, bahasa Arab ni tu, alhamdulillah bahasa Melayu ni dia ambil dari bahasa Arab. Qada hajat. Jadi nampak sedap bunyi dia berak. Betul tak? Bagaimana bagi berak? Tak sedap dia bunyi qada hajat. Sedap bunyi dia kan? Bunyi dia tu, dia kata Islam ni, itu kata kecantikan bila bahasa Melayu ni telah diislamkan dengan bahasa Arab. Bagus. Tu kata islamisasi bahasa. Masa di UAE dulu, pensyarah-pensyarah kami menekankan islamisasi bahasa. Maksud islamisasi bahasa ni macam ni. Contohnya kata-kata akhlak. Dia ni tidak berakhlak. Akhlak tu kita bahasa Arab. Maksudnya dia ni berperangai baik. Tapi perangai baik tidak menjelaskan akhlak. Bila akhlak merujuk kepada Nabi SAW. Bila sebut perangai baik, tak semestinya dia akhlak. Nampak tak? Itu kita islamisasi ilmu. Contoh kata bagaimana? Pergi salat. Jangan kata pergi sembahyang. Kerana sembahyang dengan salat tu, dalam kepala kita akan mewujudkan perbezaan dari segi makna tu. Ini kita islamisasi ilmu. Islamisasi bahasa. Ini falsafah sikit lah. Bagus bila kita tekan dengan anak kita dengan istilah-istilah Islam. Jangan salat tidak berakhlak ni, Allah Ta'ala tak redha. Nampak tak? Benda tu akan dia menanam akidah kepada anak-anak, daripada dia pakai istilah-istilah orang putih. Kan? Macam sekarang ni orang suka cakap orang putih, jadi anak tu ditanam dengan perkataan-perkataan orang putih. Pak tanam baca orang putih tak ada masalah, tapi tak cakap orang putih dengan diislamkan bahasa orang putih itu juga. Have you make your salah? Have you perform your salah? Contohnya dia pakai salah walaupun cakap orang putih. Okay? Itu kata islamisasi ilmu. Jadi hajah. Faqala iltamis li, ambilkan aku thalathata ahjar, 3 biji batu. Yalah macam Nabi sebut tadi kan, 3 biji batu. Qala, dia telah berkata, fa ataituhu bihajaraini, maka aku datangkan dia dengan 2 biji batu, wa rauthatin, dan seketul tai. Tai apa ni? Takkanlah Ibnu Mas'ud ambil seketul tai. Kita kena ingat ni padang pasir. Bila tai unta tu dekat padang pasir lama-lama, dia keras macam batu. Pegang pun orang tak sedar kadang-kadang. Bila tengok lama, ni tai ni. Okey. Sebab tu dah kita tengok sebagian dulu orang Melayu kita bila pergi melontar, dia pergi basuh batu tu dulu kan. Dia takut batu tu tai ataupun tanah liat sebenarnya. Tak apalah. Okey. Boleh jugalah tu. Tapi sebenarnya afdal tak payah basuh lah. Jadi takut jadi melampau pula. Dah confirm batu dah, nak basuh juga. Ini tak betul. Bila tak confirm batu ke tanah liat. Sebab tu ulama-ulama dulu kata basuh. Sebab bila kena air tengok dia apa tak? Dia melebur tak? Kalau dia tak hakis, maksudnya itu bukan batu lah. Okay, wallahu alam lah. Tapi kalau yakin dengan batu, tak payahlah basuh lagi.
yang jadi melampau tu dah batu dibasuhkan juga sebab nak melontar khas. Kata nak melontar syaitan, apa nak basuh-basuh? Maksudnya Nabi pun tak suruh basuh juga. Dan dia kata hajaraini wa rawthah, dengan sebiji tai. Fa akhadha al hajaraini, maka Nabi ambil 2 biji batu tu. Wa alqa rawthah, maka dia baling yang najis tadi. Wa qala innaha riksun, Nabi kata sesungguhnya itu adalah najis. Macam mana ni? Nabi pakai 2 biji batu je. Dalam buku ni tak dijelaskan. Nah, kalau kita baca ni pembincangan ni, dia tak jelaskan kenapa jadi macam ni. Kenapa dia tak jelas kenapa 2 biji batu? Kenapa mana yang ketiga? Mana yang ketiga sekarang? Alhamdulillah para ulama dah. Kalau ulama macam kita juga, macam kita lah. Ulama pun dia timbul tak persoalan yang macam kita timbul ni, bukan macam kita perangai. Maksudnya persoalan tu timbul juga. Kata sebelum ni 3 biji batu. Salman Al-Farisi kata Nabi larang kurang dari 3 biji batu. Ni Nabi ambil 2 biji saja. Rupa-rupanya telah dijawab oleh para ulama. Antaranya jawapan yang pertama ialah datang dalam riwayat lain dalam Musnad Ahmad. Hadis riwayat apa? Riwayat Tirmizi kan? Datang riwayat lain daripada Musnad Ahmad bahawa hadis ni sambungan dia fa'alqaw rawthah, Nabi baling najis tadi. Dan dia kata innaha riksun, dia bernajis. Ada tambahan lagi hujung, iaitu i'tini bihajarin. Ada sambung sikit lagi. Nabi arahkan dia, bawa satu lagi batu. Faham tak tuan-tuan? Maksud dalam hadis riwayat Tirmizi ni seolah-olah dia terhenti dekat sesungguhnya dia najis. Tapi dalam riwayat Ahmad rupanya ada tambahan sikit lagi, iaitu bawa aku batu yang lain. Dari riwayat Ahmad. Jadi selesai tak masalah? Selesai lah. Selesai masalah. Tetapi sebagian ulama' kata hadis dari riwayat Ahmad tadi dhaif, lemah. Sebahagian yang kata lemah, tak boleh dipakai. Sebahagian kata tak sabit riwayat tu ada masalah. Riwayat tu terputus sanadnya. Jadi dia jawab macam mana? Ulama' dia jawab juga, kalaulah memang hadis tu tak sahih, kata ada sambungan tadi, maka kita ambil dia punya ihtimal, ambil kemungkinan bahawa salah satu batu tu Nabi sapu 2 kali. Faham tak? Maksudnya memang dah tak ada darurat, dah ada 2 biji batu saja. Jadi kita guna kaedah yang kita sebut tadi lah. Kalau ada sebiji batu, salib 3 tempat yang berlainan. Kalau 2 batu, satu sekali salib sekali, yang satu lagi batu salib 2 kali, salib 2 kali. Selesai tak masalah? Selesai. Jadi hadis ni tidaklah menjadi dalil bahawa kita boleh mengambil 2 batu dengan sengaja. Tak boleh. Maksud tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kat toilet dekat kata KLCC, ada setengah toilet tu tak ada air. Buka air tu, perlahan je. Kan daripada bawah tu, Nabi KLCC tak? Kalau buka air tu patutnya tinggi lah sikit, bagi terkena kita punya pungkur kita, punggung kita, tempat keluar najis tu. Tapi air dia keluar perlahan, tak sampai ke punggung kita. Kita pun gunakanlah cara istinja. Pakai satu tisu. Kali tarik satu lagi, dah habis tisu, tinggal sekeping lagi. Jadi kita kena 2 lah, jadikan dia 2. Ataupun satu salib tempat lain, satu salib tempat lain. Tapi tisu susah, kita jadikan dia 2. Lipat kan tak kisahlah macam mana strategi dia, wallahu alam lah strategi apa nak pakai. Okey. Janji tak boleh select, kata alah ada selai je, select sekali je lah, tak sah. Kalau solat tak boleh. Ya. Sebab itulah kita kena ambil ihtimal, kemungkinan bahawa hadis yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ini, Nabi memang dia bawa 2 saja, iaitu satu lagi disalib dengan 2 kali. Faham ya? Hadis ni. Jadi kita kadang-kadang orang menimbulkan kekeliruan. Dalam buku ni dia tulis tu ittirab. Ittirab ni maksudnya pada hadis ni ada kekacauan, tak stable. Kita katakan hadis sahih. Ulama-ulama banyak yang lain menghukumnya sebagai
hadis ni sahih. Jadi letak tepi tu sahih. Yang antara ulama yang sahihkannya ialah Syekh Albani sendiri, Albani rahimahullah. Jadi kita baca huraian dia apa. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah lalu menyebutkan mazhab kita Syafi'i sah istinja dengan 3 kali sental sekalipun dengan sebiji batu. Ya. Dia macam inilah. Kalau boleh bawa 3 biji batu, afdal 3 biji. Kalau tak boleh bawa 3 biji, sebiji saja tapi 3 kali calit. Bukannya kita kata awal-awal lagi sebiji je kita pakai, bukan. Asalnya mesti 3 biji. Kalau tak boleh bawa 3 biji, barulah kita bawa pakai sebiji batu. Ustaz bincang panjang-panjang buat apa? Kita negara kita banyak air. Tunggulah time tak ada air nanti. Ya Ustaz, macam negeri China tadi kan. Dalam tanda saya tak ada air, di luar je ada air. Bagaimana? Nak ada air, nak ambil air pun tak ada. Hanya ada tisu je dalam tanda. Istinja lah. Jadi, itu dah tinjaan. Air ada. Yang kata dia aku ada. Jadi, saya kata istinja bukan macam tayamum. Yang saya sebut dalam lepas kan. Istinja bukan macam tayamum. Tayamum bila tak ada air baru kita boleh tayamum. Kalau tak ada air tak boleh tayamum. Adapun istinja ni boleh. Jangan silap faham. Jangan kata air ada, apa yang kamu pakai tisu? Sajalah tu nak ikut orang Cina. Bukan. Memang saya saja nak pakai. Saya suka hati saya lah. Nabi kata boleh. Dia jangan. Jadi kita kata istinja dengan tisu dan benda-benda yang kering tadi kasar, bukan macam tayamum. Kena faham ni. Sebab tu nanti kita akan tengok satu bab nanti Nabi kata bagusnya menggabungkan duanya sekali. Para ulama kata bagus kalau gabungkan dua. Sebab apa bagus kita gabungkan dua sekali? Supaya tangan kita tak kena tarik tu. Kalau kita pakai tisu kita lap kemas, betul baru kita pakai air, tangan kita tak kena najis. Kalau kita terus pakai air, tangan kita basah-basah tu kita kena najis, kan melekat kat kuku, melekat kat sini. Ya, betul tak? Okey, itu cerita dia. Maka Abu Isa At-Tirmizi, iaitu Imam Tirmizi, telah mengeluarkan hadis yang menyebutkan Nabi istinja dengan 2 biji batu. Dengarlah hadisnya, hadis tadilah. Bawah sekali kata Abu Isa, bermula hadis ini padanya ittirab, yakni serabut sabdanya. Maksudnya ada kegacauan. Dan diterangkan oleh Tirmizi dalam sahihnya akan serabutnya itu. Tapi sebab serabut dia pun dia sahih. Yang ni ilmu hadis lah. Serabut ni maksudnya ialah kemungkinan pada sanad dia terbalik. Contohnya daripada raja, daripada Haris. Dari riwayat kata daripada Haris daripada raja. Mana satu ni? Dia panggil ittirab, dia panggil hadis tu. Ni riwayat macam ni bunyi dia, ini macam ni bunyi dia. Keliru, ada kekeliruan kan. Tapi bila ulama-ulama kaji memang sebenarnya sahih. Kemungkinan keliru itu datang daripada riwayat Tirmizi, tapi riwayat orang lain tak keliru. Seperti mana yang disebut dalam buku ni kata apa? Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari akan hadis ini. Maksudnya kalau Bukhari sahih ke tak sahih? Sahih lah, confirm. Bila orang kata riwayat oleh Imam Bukhari, kan kalau khutbah kata riwayat Imam Bukhari, confirm sahih. Jangan risau. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang orang menipu. Dia bawa hadis mana-mana entah, dia kata Imam Bukhari telah berkata. Macam ada satu orang tu, saya tak nak sebut namanya. Dia kata apa? Dalam sahih Muslim, dia kata para sahabat menyentuh-nyentuh kubur Nabi, sentuh-sentuh kubur Nabi macam ni, sapu-sapu. Bila tengok dalam sahih Muslim tak ada. Dia tipu depan orang ramai. Dia tipu. Orang ambil video, keluar kan, keluar kan. Nampak? Penipuan. Tak ada sebut nama dia. Tapi ikut dia ramai kat Malaysia ni. Ikut dia ramai Malaysia. Tak nak sebut dengan dia. Kata ustaz ni suka buruk dengan orang. Kelas apa ni, kelas dia kelas buruk dengan orang. Tapi kata ini yang berlaku. Saya ada video dia tak berhati, tuan-tuan boleh jumpa saya. Saya akan tunjukkan video dia. Macam mana dia sebut. Dia kata dalam sahih Muslim, dia kata para sahabat dulu pegang-pegang mimbar Nabi, pegang-pegang kubur Nabi nak ambil berkat. Itu dia kata boleh tu. Sebab dia nak halalkan perbuatan ni buat macam tu. Tak kisah apa lah. Kuburion lah. Orang yang suka ambil berkat kat kubur-kubur ni.
Bila dia tengok dalam Sahih Muslim, tak ada sebenarnya. Dia tipu di hadapan beratusan jutaan orang. Nasib alhamdulillah Allah Ta'ala telah membongkarkan. Orang ambil video dia. Uish. Ya, banyak macam ni, menipu atas nama. Kata Imam Bukhari, Imam Muslim sebut. Lagi bahaya, kalau orang dulu dia boleh tipu, dia tak kata Imam Bukhari kata. Pada zaman dulu, zaman-zaman ini Imam Bukhari tak ada lagi, dia tipu hadis dia. Jadi orang kata, betul ke dia ni? Boleh cek lagi. Tapi kalau dia kata Imam Bukhari telah berkata, orang awam bukan boleh cek kitab pun. Jadi telah menipu. Hati-hati macam ni tuan-tuan. Hati-hati. Susahlah macam ni ustaz nak belajar kalau semua menipu. Itu memang lah. Kalau tidak, takkan Nabi dah kata dah. Nabi dah beritahu dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ni betul confirm, betul boleh buka. Dalam bab dia panggil kitabul muqaddimah. Dalam Sahih Muslim ada muqaddimah Sahih Muslim. Introduction of Sahih Muslim. Dalam bab tu Nabi sebut satu hadis. Kata, "Sayakunu fi ummati", akan berada pada umatku nanti, dajjalun, kadzabun, dajjal yang menipu, kadzab, ya'tunakum bi ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyahum wa iyyakum. Nabi kata. Hadis Sahih Muslim, buka mukadimah Sahih Muslim, tuan-tuan boleh beli. Introduction of Sahih Muslim. Kata Nabi, akan datang pada kamu nanti, dalam umatku nanti, para dajjal yang pembohong, akan bawakan hadis-hadis yang tak pernah kamu wahai para sahabat dengar, dan juga bapak kamu dengar. Maksudnya bapak-bapak sahabat pun tak ada dengar. Dia bawa hadis tipu. Fa iyyahum wa iyyakum, maka jauhilah mereka dengan kamu, jauh daripada mereka. Maksud Nabi beritahu tak ada yang menipu? Ada. Tuan-tuan hati-hati. Penipu agama ni lebih bahaya daripada penipu benda lain. Lepas tu ulama kata, siapa yang menipu di atas hadis Nabi, dia tipu hadis Nabi, sebagian ulama kata dihukum bunuh. Siapa yang cipta hadis palsu, sebagian ulama kata hukum bunuh. Cerita kat kuliah ni ke? Yang kes seorang lelaki nak masuk Minang perempuan tu. Seorang lelaki nak masuk Minang perempuan tu, dia dah masuk Minang, lelaki tu kata tunggu dulu. Lelaki ni pun dia kata dah geram. Dia jumpa, dia kata, tahu tak sebenarnya Nabi SAW suruh kau nikahkan anak perempuan kau dengan aku. Dia punya nak kahwin dengan perempuan tu. Dia bawa cerita palsu. Berita tu sampai ke Nabi SAW. Dia kata, kalaulah orang itu ada di hadapan mataku sekarang, nescaya aku penggal kepalanya. Siapa cakap? Nabi SAW cakap. Sebagai ulama menganggap, sebagai ulama menghukum pembuat hadis palsu ni dihukum penggal kepala. Sebab apa begitu dahsyat ni macam ni? Sebab apa dahsyat tuan-tuan? Sebab apa si pembuat hadis palsu telah menipu di atas nama Allah, menipu di atas nama agama. Kalau negara ada orang dia mengaku raja, dia buat menipu atas nama raja, atau mengaku sendiri dia raja, apa hukum dia? Dia hukum bunuh tak? Kalau setengah negeri dia hukum bunuh. Macam Thailand apa semua hukum bunuh. Thailand ambil duit dia, pijak pun dah boleh kena penjara. Kan Thailand ni ada gambar raja dia. Duit tu pijak, kan kes orang putih tu kena tu penjara sebab dia pijak duit, sengaja memijak duit tu. Ini hadis Nabi SAW. Dia menipu atas hadis Nabi. Bagi juga keluar TV. Macam nak cakap. Dan ditaruhnya bab la yastanji birauth. Imam Bukhari tak tajuk apa? Janganlah beristinja dengan najis. Nanti kita akan tengok bab istinja dengan najis. Kenapa Nabi tak kasih istinja dengan najis? Okey. Masak sama dia, masak istinja dengan lain daripada batu. Boleh tak istinja lain daripada batu? Boleh lah, kita bincang tadi kan. Kata setengah daripada ahli az-zahir. Ini kita mazhab zahiri ni. Dia kata mazhab direct. Abu Daud Zahiri, Ibn Hazm Az-Zahiri. Yang saya sebut dulu kan, yang kata menikah tu, Nabi kata, Nabi suruh tengok apa? Suruh tengok kan. Nabi kata sebelum nikah, dalam hadis Jabir bin Abdullah tu, dalam Bulughul Maram, tuan-tuan boleh tengok sini hadis tu.
Dia kata kalau kamu nak menikah ni, bila kamu idza khataba ahadukum, bila kamu nak menikah, nak bertunang, maka falyanzur, maka lihatlah kepada perempuan yang kamu nak bertunang tadi. Maka lihat tu Abu Daud Az-Zahiri dia kata dia ni kan mazhab yang kata direct. Ada ambil direct. Maksudnya tengok, boleh tengok. Jadi boleh tengok semua. Tu dari atas sampai bawah dia tengok. Tapi kita tak boleh lah. Tengok mana yang Nabi kata mada'at ilaika. Apa yang menyebabkan dia menarik kamu. Maksudnya yang menarik manusia, perempuan ni, kita minat pada perempuan apa? Wajahnya, bodinya, betul tak? Matanya, macam-macam lah. Atau perangainya, masa tengok perangai dia. Jadi kita kena tengok. Jangan main nampak bagusnya dia pakai purdah apa semua. Aku nak nikah dengan dia. Sekali buka teng tengok lain, muka tak kena dengan kita punya. tak kena dengan taste kita, kesukaan kita. Habis dah nikah dah. Waktu Nabi suruh tengok. Sebab tu seorang kan dalam hadis sahih juga Sahih Muslim. Kan kalau kita baca dalam Bulughul Maram tu ada yang kisah perempuan datang, "Ya Rasulullah, aku nak nikah dengan kamu." Nabi tengok atas, Nabi tengok bawah. "Ya Rasulullah, aku nak nikah dengan kau." Sekali lagi, tengok atas, tengok bawah. Kali ketiga tengok atas, tengok bawah. Dia kata, "Aku tak berhajat kepada kamu." Nabi tengok tak? Nabi tengok. Jangan main nikah je. Anak saya cantik Haji. Dia memang terkenal Ustaz. Zaman sekarang pun terkenal. Dia ambil gambar sekerat perempuan. Sekerat dia. Dan lelaki. Kirim gambar pada perempuan. Perempuan dia bersetuju nak kahwin. Sampai-sampai dia tengok tangan-tangan dia semua tarik. Ya. Allahu Akbar. Tak boleh lah. Ada juga yang pernah terjadi. Dia ambil gambar masa dia form 5. Dia minat satu perempuan ni, dia nak nikah kan, dia kata kan minat, dia kata nah ambil bagilah gambar. Umur dah 30-an. Dia bagi gambar masa form 5. Cun lagi lah. Comel hotel lah. Bila jumpa Allahu Akbar, dah lain dah pula. Tak betul lah kita kan, dah lain. Itu penipuan. Benda ni tak boleh dalam Islam. Sebab tu dalam Islam, walaupun dibenarkan mewakilkan, maksudnya katakanlah saya nak menikah dengan perempuan tu, tapi tak nak tengok, kata jadi tolong tengokkan, boleh dalam Islam boleh, tapi tak digalakkan. Sebab apa? Mungkin Haji tengok, Haji minat, cantik dia memang cantik Ustaz, tengok, itu teh Haji punya style, teh Haji lain dengan teh saya. Faham tak? Memang boleh mewakilkan, memang boleh taukil. Boleh orang lain boleh. Contohnya macam ni. Saya ada apa kakak ataupun kaum perempuan lama, bukan keluarga pun. Kalau bukan keluarga sekalipun. Saya ada kawan kata satu office, orang perempuan. Ustaz ni umur dah ni tak menikah ke? Saya dah nikah bukan saya lah, ustaz lain lah ni. Kata ustaz, kata tak nak menikah lagi ke Ustaz? Kata ada, tapi saya tak ada calon. Saya ada calon. Nak Ustaz? Cantik. Cantik. Okey lah. Kalau ustazah kata cantik, bagi saya cantik jugalah. Ini yang tak boleh. Dia kena tengok juga. Sebab tu berlaku dalam hadis Jabir tu, dia pergi spy perempuan tu, pergi tengok. Sekali seorang lelaki kata, "Wahai Jabir, engkau sahabat Rasulullah, kau pergi mengintai perempuan." Maksud mengintai sini bukanlah mengintai kat toilet tu. Maksudnya pergi tengok. Lalu kata Jabir, "Aku mengintai sebab Nabi SAW suruh tengok." Nabi SAW suruh. Itu kat sebaliknya, perempuan pun tengok lelaki juga. Orang cakap dia ni bagus atas masjid. Memang atas masjid pergi juga, disko pergi juga, tak jadi. Kena check juga. Okay, jadi kita dah lagi tajuk ni. Kata Zahir tadi lah, kata Zahir. Dengan hadis masalah 87, dia nikah semangat semua. Menunjukkan tiada harus istinja lain daripada batu. Okey, mazhab Zahir kata tak boleh istinja melainkan dengan batu, sebab Nabi kata bila tak ada batu Nabi buang. Tapi tak, sebenarnya isu dia yang dia bawa tu najis.
bukannya benda lain. Kalau benda lain Nabi pakai tak? Pakai. Dan telah berjalan semua sekalian daripada taifah ulama, bahawa semua ulama, banyaknya ulama, bahawasanya tiada tertentu boleh istinja dengan batu sahaja. Bahkan boleh umpama perca kain, kertas, kayu dan lainnya menempati tempatnya, asalkan ada makna padanya menghilangkan dan membersihkan. Faham tak tuan-tuan? Ya, faham. Itu maksudnya kebanyakan ulama kata boleh. Seluruh yang tak boleh kata zahiri tak boleh. Ya. Jadi, Nabi sebutkan 3 biji batu, tentu sebutnya batu begitu kerana ghalib keadaan kita yang mudah dapat dicari itu ialah batu. Dia kata, kenapa Nabi sebut batu? Sebab ialah zaman Nabi batu dah sedang jumpa kepada masih. Nabi takkan sebut tisu. Tak ada pun tisu, tak dicipta lagi. Kain pun susah. Kita kena ingat zaman Nabi ialah tahun 500 Hijrah, 500 Masihi. Parmeswara pun tak sampai lagi kat Melaka. Parmeswara sampai bila? 1400. Entah apalah orang Malaysia nak tahu apa jadi. Tahun 500 Hijrah nak jumpa kain bukan macam kita pergi apa Tesco ke apa, bukan. Nak goyah ke kain, pilih kain, tak ada. Nak buat kain tu susah. Sebab tu kita baca, kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, ni Sahih Bukhari confirm dalam masalah pakai tudung. Bila turunnya ayat pakai tudung, para isteri-isteri Nabi tak ada kain. Pakai apa? Langsir, dia tarik turun langsir ni, pakai tudung esok. Kalau orang kita tak buat dah. Hai, langsir kamu buat tudung. Tapi ini zaman tu tak ada kain. Sampai besok pagi Aisyah radhiyallahu anha kata, hebat betul para sahabiat ni. Malam turun ayat, pagi dia tarik kain-kain yang untuk menghalang untuk rumah mereka ni sebagai hijab. Maksudnya kurangnya kain. Jadi sebab tu Nabi tak pakai kain. Nabi tak cakap kata carilah kain. Tak ada. Sebab batu tu yang senang. Sebab tu kita kena faham konteks hadis tu disebut. Kita faham ya? Dan lagi yang menunjukkan atas tiada tertentu ialah tegahnya Nabi SAW daripada istinja dengan tulang dan tahi kering. Dan jikalau tertentu istinja dengan batu saja, boleh nescaya ditegahnya istinja dengan lain daripadanya semata-mata semacam ia menegah tulang dan tahi kering itu. Maksudnya kalau tak boleh benda lain, senang dia kata pakai batu saja. Nabi cakap tu tak ada. Nabi tak cakap macam tu. Nabi tak kata hendaklah kamu istinja dengan batu sahaja. Nabi tak kata. Jangan kita pula pandai-pandai. Okey, soalan istinja dengan barang yang serupa dengan batu. Manakala harta engkau akan bahas dalam masalah 95 itu. Ini masalah 95 tadilah. Tahulah kita boleh istinja dengan barang yang serupa dengan batu. Kata ashab kita. Ashab ni siapa? Mazhab-mazhab kita lah, ulama-ulama, bukan geng tu. Perkataan ashab ni bahasa Arab ialah sahabat. Geng. Berkata geng kita, bukan. Berkata ulama-ulama mazhab kita. Ashab kita siapa ni? Dan bermula yang menempati tempat batu itu ialah tiap-tiap yang keras, lagi suci, lagi menghilangkan ia bagi ain najis. Bukan ia benda dihormati seperti makanan, dan bukan iaitu pula juzuk daripada binatang. Juzuk binatang maksudnya kita ambil kulit binatang ke, ambil tanduk ke, tak boleh lah. Ya? Tak boleh. Jangan buat macam tu. Soalan 7, istinja dengan 2-3 macam benda. Boleh tak kita gabungkan sekali? Satu batu, tisu, kertas. Boleh tak? InsyaAllah boleh lah kata kitab ni. Okay? Seorang yang telah berqada hajat, maka ia akan 2-3 jenis yang akan berstinja ia dengan dia. Seperti satu batu dan sebuku kecil daripada kayu dan secebis kertas. Maka adakah harus yang demikian itu? Boleh tak demikian itu? Al-Jawab. Saya suka kitab ni, Al-Jawab. Telah berkata ulama, tiadalah disyarat pada segala benda itu waktu beristinja pasti pakai dan sentalkan sejenis sahaja. Kena faham ayat tu. Ayat dia macam tukang terbalik sikit. Maksudnya tidaklah menjadi syarat bahawa kita kena pakai satu jenis je. Kalau nak pakai batu je semua. Kalau kertas semua, tak ada. Ulama tak letak syarat pun. Dan tiada boleh campur-campur. Maka demikian itu tiada disyaratkan. Bahkan harus menyental kubulnya dengan batu. Ini satu lagi perkataan yang bagus kan, kubul. Perkataan yang bagus. Dengar pun tak rasa macam keji. Kubul.
dengan batu dan pada duburnya dengan kertas dan sebaliknya, dan harus pada salah satu daripada kubur dan dubur itu menyental batu dengan kertas sekali atau kertas serta perca kain dan seumpamanya. Bolehlah campur-campur. Habis cerita senang. Ini tak susah nak faham. Soalan masalah tahik binatang dan hadis najisnya. Adalah tahik segala binatang daripada kerbau, lembu, kambing, unta, biri-biri lainnya semuanya najis. Dan jikalau kering sekalipun, dengan dalil sabda Nabi di dalam masalah ini, inna harsu bahawa itu najis, kerana tiada ia istinja dengan dia. Ulama mazhab Syafi'i, mazhab kita, dia kata macam ni, apa yang keluar dari binatang semua najis, kencing maupun berak. Sama ada binatang tu halal dimakan ataupun haram dimakan. Itu mazhab kita. Sebab tu mazhab kita, tai ayam pun najis, tai lembu pun najis, tai kambing biri-biri pun najis, tai unta pun najis. Adapun pada mazhab yang lain, mazhab Hambali, bagi diorang lain pula. Bagi mereka, binatang yang halal dimakan, najisnya bukan najis, tahi dan kencingnya tidak najis. Kena faham masalah. Tahi manusia confirm najis. Tahi binatang yang halal dimakan, contohnya lembu, kambing, biri-biri, ayam, burung merpati. Sebab tu kalau kat Mekah kan tahi burung merpati penuh tu kan. Orang Arab selama selek je, relax. Kita mengelak-ngelak lah. Orang tahi burung sana, kita mengelak. Tahi burung sini, kita mengelak. Najis. Najis kan. Asal orang Arab, kita pun marah dia. Asal orang Arab ni tak nak bersih kan, dia kata. Bagi mereka, tahi burung merpati tak najis. Sebab burung merpati halal dimakan. Dalilnya, nanti kita tengok nanti dah nampaknya, iaitu Ibnu Mas'ud, dia sembelih, badan dia terkena tahi, lepas tu semayang, Allahu Akbar, dia semayang. Wallahu ta'ala alam, kita mazhab kita tak boleh lah. Jadi kita hormatlah orang sini. Kalau siapa yang dapat tak najis tu lepas sembelih, janganlah dia buat macam kononnya macam dia belajar fiqh dengan baju dia bertahi-tahi tu jadi imam. Allahu Akbar. Dia kata apa ni? Saya belajar kelas Ustaz Yunos, mazhab Hambali kata boleh. Dalil, dia ada dalil tau. Janganlah macam ni. Nabi kata, kaedah fiqh kata al-khuruj anil khilaf afdal. Kita keluar daripada khilaf tu bagus. Nanti kalau khilaf orang sini, mazhab sini kata, banyaknya kata tak boleh. Jadi kita khuruj anil khilaf. Kita bukan susah sangat nak basuh pun. Kecuali betul-betul kita darurat lah. Betul darurat. Maksudnya waktu semayang dah nak habis dah. Maka semayang macam mana? Kalau Ustaz burung tadi kan. Kalau cicak yang kena baju. Okey, cicak lain pula Cicak ni dia panggil umumul balwa. Dan satu kaedah ulama dia panggil umumul balwa, iaitu benda yang susah untuk kita elakkan dia, maka kita dimaafkan. Contoh seperti tahi cicak. Maka kalau tahi cicak jatuh, cukuplah kita dah tahu kena najis, hilang bau, warna dah rasa tak ada kan. Dia panggil umumul balwa sebab cicak ni sentiasa ada. Tapi kalau yang berair memang busuk, tak boleh kita cintik saja. Dia panggil umumul balwa. Jadi bab dia nanti insya-Allah sampai bab ni insya-Allah. Sabar Memang sabar. Sebab dia perkara ini ada penting dalam sembahyang. Betul. Jadi saya bagi jawapan saya. Jadi kalau siapa tak puas hati, tak kisahlah. Masa nak mak najis juga, basuhlah. Saya tak kata jangan basuh. Ada saya kata jangan basuh. Tak ada. Saya kata nak basuhlah. Tapi pendapat saya dia panggil umumul balwa. Cicak ini cukup kita untuk jentik je dah cukup. Dah sah. Was-was tu maksudnya dia tak yakin lah dengan ilmu dia. Kalau was-was tak yakin dengan ilmu, basuh lah. Itu cerita dia. Okey, wallahu a'lam. Adakah wuduk batal dengan terkena najis? Tidak. Kita ambil wuduk sekali, anak kita berak, kita pegang, terkena tahi, Allah. Terpijak atau pegang lah tu, kita terpegang macam tu kan. Kita basuh, lepas kita basuh boleh sembahyang tak? Boleh tuan-tuan. Tak perlu ambil wuduk sebab kita belajar apa perkara batalkan wuduk.
Tak ada kata perkara batal wuduk pegang najis, tak ada. Ini banyak orang confuse masalah ni kan. Tak ada. Walaupun najis orang pun. Tetapi yang najis mughalazah tadi seperti tai anjing. Sama juga. Sama 7 kali lepas susah. Sama aja. Tak perlu ambil wuduk. Wuduk tak batal lagi. Buka balik buku kita 2 1 ni. Tentang apa sekarang? 3 dah nak PMR. Buka buku PMR dari Islam. Adik, berapa batalkan wuduk apa yang pertama? Nak PMR tahun ni kan? Nombor 1. Berak kencing. Itu semua orang tahu. Okey, lagi nombor 2. Macam mana nak PMR ni? Nombor 2. Gurau Kencing, kentut itu semua tahu. Kencing, kentut, berak. Itu adik-beradik dah tu. Kencing, kentut, berak, apa semua. Lagi apa? Tidur, kalau mazhab kita tidur tidak letak punggung. Yang ketiga, bersentuh laki perempuan dalam keadaan tidak berlapik. Yang keempat, memegang kubul dan dubur tanpa lapik. Dengan perut tangan, dia panggil dengan perut tangan dia panggil. Istilah dia perut tangan. Lagi apa lagi? Keluar air mani itu adik-adik samalah tu. Hilang akal, murtad. Itu je yang batal sembahyang. Dia tak kata terpegang najis batal sembahyang, tak ada. Terpegang najis tak sah solat, yes. Sebab syarat sah solat ialah bersihnya tempat, pakaian, badan daripada najis. Jadi kalau terkena najis, buang ni. Sebab tu kalau kita baca hadis Nabi pernah solat. Tengah-tengah solat Nabi buka kasut. Puk, Nabi tolak tepi. Para sahabat kat belakang semua buka kasut, semua tolak tepi juga. Lepas solat, ni ada Sahih Bukhari ni. Tu tak boleh dalam bab solat. Lepas solat, Nabi kata, kenapa kamu semua buka kasut? Ya Rasulullah, tidaklah kami buka sebab kami ikut engkau. Dia kata, sesungguhnya tadi masa aku tengah solat, Jibril bagi tahu aku pada kasut engkau ada najis. Jadi dia Ustaz, tadi memang timbul perkara macam orang awam macam saya, dia kata, kenapa di antara mazhab ini ada yang tidak berpendapat di sini macam hadis tadi kan, yang apa tadi, yang macam kita kan, macam kain burung tadi kan, dia najis kan. Dia sekarang mazhab dan tidak najis. Kenapa timbul perkara macam ini? Bagus, soalan yang bagus daripada Tuan Imam. Kenapa ada hadis tapi orang boleh beza pendapat juga? Pertama sekali, jawab telefon dulu. Nanti tak boleh jawab. Jadi jawapan pertama ialah, pertama sekali ada kemungkinan hadis tadi tidak sampai kepada imam tersebut. Sebab kita kena bayangkan zaman tu bukan zaman kita. Kitab semua dah dicetak, pergi kedai buku, kitab apa? Semua boleh ambil. Buka, dah setiap ada dia punya nota. Setiap ada dia punya apa? Syarah huraian. Setiap ada dia punya apa ni? Indeks. Apa susah sangat? Cari je lah mam. Zaman sekarang lagi ada komputer pula. Type je, pop hadis wudu. Katakanlah bab najis, type najis, keluar semua hadis-hadis daripada Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, semua ada. Zaman tu nak dengar satu hadis tu dia kena jalan pergi Iraq, jalan pergi balik pergi Mesir, jalan pergi Mekah, jalan pergi tu. Jadi ada tak kemungkinan imam tahu semua hadis? Tak, satu. Kalau ustaz, takkanlah Imam Syafi'i tak tahu. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud pun tak tahu yang ada surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca tafsir surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lepas Nabi dah wafat, dia kata, ini pertama kali aku dengar Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan buka kitab tafsir. Balik ni buka, tahu tak percaya cakap buka. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud tak pernah dengar hadis. Takkanlah kita ni pernah dengar semua hadis. Satu. Abu Bakar As-Siddiq, bila datang seorang perempuan, dia tanya, berapakah nenek dapat dia punya harta warisan, harta faraid? Abu Bakar nombor 1 dalam dunia, betul tak? Nabi kata kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia dalam dunia ni,
Berat lagi iman Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tahu tak jawapan dia? Tak tahu, dia tak tahu jawapan dia. Apa nak panggil? Dia panggil semua sahabat-sahabat. Siapa tahu hadis ni? Siapa tahu hadis ni? Siapa tahu berkenaan dengan masalah ni? Bakit seorang lelaki kata 1/6. Ada saksi tak? Ada saksi tak? Ada tak yang boleh confirm dengan kata-kata lelaki ni? Nanti seorang lagi. Okey, confirm. Hadis ni boleh pakai. Nampak tak? Para sahabat yang hebat pun ada tak pernah dengar hadis Nabi? Betul? Umar kan pernah bergaduh dengan seorang lelaki pasal bacaan Quran. Dia tengok, apa kau baca ni? Dia tarik baju dia. Kau baca apa ni? Aku tak pernah dengar Nabi baca macam ni. Sahabat seorang lagi kata, demi Allah aku dengar Nabi baca macam ni. Bawa jumpa Nabi, dua-dua betul. Nampak? Umar Al-Khattab. Jadi janganlah kita pula jadi ta'assub. Jangan jadi kita ekstrim. Imam aku tahu semua benda. Imam Syafi'i tahu 100% ilmu dalam dunia ni. Mana boleh macam tu? Betul tak? Jadi kemungkinan hadis tak sampai kat dia. Bukan kita kata dia tak pandai, hadis tak sampai kat dia. Jadi dia tak bersalah. Dia terpaksa membuat keputusan berdasarkan apa hadis yang ada pada waktu dia. Yang kedua, ada kemungkinan hadis itu sampai. Tapi hadis itu sampai melalui jalannya orang yang tak sahih. Macam mana tu, Mak? Contohlah saya bawa berita. Contohnya 27 hari bulan ni masjid ni akan buat majlis Maulid Rasul. Saya dengar daripada satu kaki mana hantu yang kedai kopi punya orang, Ahmad. Kaki penipunya. Dia kata, Ustaz, 27 hari bulan surah Awaliyah nak buat Maulid Rasul. Engkau ni, kau kaki sembang. Aku tak percaya cakap kau. Imam dapat dia seorang AJK masjid, pengurusi ke? Temam, 27 hari bulan ni kita Maulid Rasul. Betul ke? Betul, kita buat meeting semalam. Imam percaya tak? Percaya. Saya tadi percaya tak? Tak percaya. Nampak tak? Kena faham tu. Betul Imam Abu Hanifah pada zaman dia, kenapa banyak hadis dia tak pakai? Sebab antaranya dia duduk dekat Iraq. Dekat Iraq tu banyak Syiah. Ahli sunnah ni, kau dengar berita pada Syiah je, tak boleh percaya. Sebab Syiah ni menipu. Zaman teknologi moden sekarang dia menipu. Tuan-tuan pernah dengar kan penipuan terbaru diorang? Bila Mursi, iaitu Presiden Mesir, datang ke Iran, dia kata wajib kita membantu orang Syria. Bawah tu dia punya subtitle tu, wajib bantu orang Bahrain. Dia tukar depan mata orang ramai, juta orang ni boleh tukar. Sebab apa? Dekat Syria yang melawan tu Sunnah, yang pemerintah zalim tu Syiah. Dekat Bahrain yang melawan tu Syiah, dia lawan pemerintah Sunni. Dia pusing statement tu. Depan jutaan, puluh bilion orang, dia boleh menipu orang ramai. Sebab tu dia kata Abu Hanifah, dia duduk kat Iraq, banyak Syiah, jadi dia tak pakai. Benda datang kita, Allah Syiah, aku tak nak ambil. Sedangkan mungkin hadis tu sahih. Itu kedua. Yang ketiga, kemungkinan dia faham kod lain. Dia boleh faham cara lain. Macam tadi lah, bab batu tadi kan. Bab batu tadi. Sebab tu ada setengah Imam Abu Ja'far Tahawi, mazhab Hanifah, dia kata tidak disyaratkan 3 biji batu dengan hadis tadi. Tak disyaratkan. Nampak dia cara faham macam tu. Kita kata tak, 2 biji batu, satu tu dia buat 2 kali. Kita faham macam tu. Macam bab kencing itulah. Kita kata kenapa nak Nabi kecil ni? Kemungkinan, mazhab kita kata kemungkinan Nabi sakit ni, apa semua. Mazhab lain kata tidak, menunjukkan benda tu boleh. Yang ketiga, cara faham. Sebab apa? Manusia semua cara faham sama ke? Mana tak sama. Kalau semua faham sama, periksa senang lah, semua sama jawapan. Nampak tak? Yang keempat, ingatan berbeza. Yang keempat, ingatan pula. Tidak semua orang, macam kita sekarang ni, kalau saya beritahu ajar semua, beritahu dalam kelas ni, besok setiap orang ajar balik apa yang kita belajar hari ni, sama tak? Tak sama. Jadi ada imam-imam tu ingatan tak sama. Ada imam yang lebih kuat hafazannya, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad antara imam yang paling banyak hafazannya, 600,000 hadis dia hafal. Antara banyak imam tu yang paling sedikit hadisnya Abu Hanifah. Nampak?
Jadi kita kata ini perbezaan khilaf ulama. Jadi ada banyak sebab. Ada satu kitab dikarang oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan kepada para ulama. Sebab apa? Orang ramai cela tu, kenapa kau ni ulama tak pakai hadis? Dia letakkan sebab-sebab dia. Ada 10 sebab dalam kitab tu. Yang saya ingat 4 lah mak. Saya ingat 4. Saya pun tak ingat. Bahawa ulama-ulama ada sebab mereka bersisih pendapat. Jadi yang kita rasa macam kenapa bersisih pendapat? Memang bersisih pendapat. Okey. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita tengok tadi dalam bab tidak boleh beristinja dengan najis ya. Kalau kita buka bab yang ke-14 tu, kita akan tengok nanti hadis yang akan datang, iaitu bab larangan beristinja dengan najis. Iaitu kita akan tengok hadis ni kata bahawa Nabi kata najis ini ialah makanan jin. Najis dan tulang itu nanti ialah makanan jin. InsyaAllah pada bab akan datang lah. Kitab ni, buku ni je ada 111 bab. Jadi kalau satu hari seminggu satu bab, jadi kena 2 tahun khatam kitab ni. 23 2 tahun dah 23 apa? 46 tahun kita khatam lah. InsyaAllah baru mati. jadi insyaAllah saya cepat-cepat. Sewonteng lagi. Okay. InsyaAllah ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain akhir? Tak ada ya? Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.